Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua anak-anak murid yang menonton video pada hari ini. Okay, tajuk kita pada kali ini adalah perakaunan untuk perkongsian. Okay, jadi seperti yang kita maklum, dalam industri perniagaan kita ada pelbagai jenis bentuk entiti perniagaan. Yang paling biasa yang kita dah belajar sewaktu tingkatan 4 adalah milikan tunggal. Yang kita akan belajar sekarang ni tajuk tentang perkongsian. Nanti akan ada tajuk tentang entiti syarikat dan juga kelab persatuan. Okay, tapi kita lihat dulu apakah definisi untuk perkongsian. Okay, sebuah organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 hingga 20 orang pekongsi atau maksimum 50 orang pekongsi bagi perkongsian profesional. Okay, sekiranya perkongsian itu menjalankan perniagaan yang biasa, maka pekongsi adalah minimum 2 hingga 20, ataupun jika perkongsian tersebut terdiri daripada golongan profesional, contohnya seperti doktor, arkitek, accountant ataupun jurutera, mereka menubuhkan perniagaan, maka mereka boleh maksimum seramai 50 orang pekongsi. Minimum masih sama 2, cuma untuk perkongsian profesional maksimum ahli seramai 50 orang, bagi perkongsian biasa seramai 20 orang maksimum bilangan pekongsi. Okey. Yang kedua, kita tengok ciri-ciri perkongsian. Yang pertama, segi pemilikan, dimiliki 2 hingga 20 orang pekongsi. Okay, yang kedua, sumber modal. Modal perniagaan perkongsian disumbangkan oleh para pekongsi. Okay, yang ketiga, terlihat dari segi hayat perniagaan. Perniagaan perkongsian boleh dibubarkan jika terdapat pekongsi yang meninggal dunia, diisytiharkan muflis ataupun atas persetujuan pekongsi untuk membubarkan perniagaan mereka. Okey, yang seterusnya kita lihat dari segi penyata keuangan. Yang kita biasa lihat dalam perniagaan belaka tunggal adalah akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, bagi perkongsian terdapat satu lagi dokumen penyata kewangan tambahan, iaitu akaun pengasingan untung rugi. Okay, memandangkan perkongsian mempunyai beberapa orang pekongsi, lebih daripada seorang, maka untung atau rugi perlu diagihkan mengikut perjanjian yang telah pun dipersetujui. Dan akhir sekali, ikuti pemilik perkongsian terdiri daripada akaun modal dan juga akaun semasa. Okay, itu adalah definisi dan juga ciri-ciri perkongsian. Okay, sekarang ni kita tengok pula tajuk kecil yang berikutnya. Tapi sebelum tu ada satu ayat lagi di sini. Okay, perkongsian sama seperti semua entiti perniagaan yang lain, kita tubuhkan untuk memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan. Okay, dia sebab dia adalah entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan. Okey, tajuk kecil berikutnya iaitu akta yang perlu diikuti oleh perniagaan perkongsian, iaitu Akta Perkongsian 1961. Kita akan tumpukan kepada Seksyen 26 dalam akta tersebut. Okey, menurut seksyen ini, yang pertama sekali, untung atau rugi perniagaan perkongsian mesti dibahagi sama rata antara para pekongsi. Maksudnya tak kisahlah berapa banyak modal yang dileburkan, mungkin perkongsian modal yang dileburkan oleh para pekongsi tidak sama. Mungkin pekongsi yang pertama modal lebih tinggi daripada pekongsi lain. Tapi mengikut akta ini, untung rugi mestilah dibahagikan sama rata antara para pekongsi. Okay, yang kedua, sekiranya pekongsi memberi pinjaman kepada perkongsian, maka perkongsi tersebut berhak menerima faedah atas
pinjaman sebanyak 8% tahun. Okey, yang ketiga, pekongsi tidak dibayar faedah. Okey, tidak dibayar faedah atas modal yang disumbangkan oleh mereka. Jadi maksud dia di sini, kalau pekongsi bawa masuk modal yang banyak sekalipun, dia tak akan dapat faedah atas modal. Okey, yang keempat, pekongsi tidak dibayar gaji walaupun terlibat dengan mengurus perkongsian. Okey, kita kena faham dalam perkongsian ni mungkin ada perkongsi aktif, perkongsi yang tidak aktif. Jadi perkongsi aktif, walaupun dia aktif dalam mengurus menjalankan perniagaan, dia tidak dibayar gaji kalau kita mengikut Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Dan dua yang terakhir, setiap perkongsi berhak untuk menguruskan perniagaan dan buku akaun perkongsian mesti disimpan di premis perniagaan. Okay, ini adalah beberapa perkara penting yang kamu kena ingat berkaitan dengan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Kita bergerak ke tajuk berikutnya, iaitu Ikatan Perkongsian. Okay, apakah tujuan dan kandungan yang terdapat dalam Ikatan Perkongsian? Okay, tujuan Ikatan Perkongsian dimeterai adalah untuk mengelakkan salah faham dan juga untuk mengubah suai peruntukan yang terdapat dalam Seksyen 26 Akta Perkongsian. Okay, oleh kerana perkongsian mempunyai 2 hingga 20 orang berkongsi, jadi biasalah jika ramai orang yang bersama-sama dalam sebuah perniagaan, mungkin akan terdapat salah faham ataupun perselisihan faham. Jadi ikatan perkongsian dibuat untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku. Di sebarang perselisihan faham akan merujuk kepada kandungan ikatan perkongsian. Kemudian maksud mengubah suai peruntukan dalam Seksyen 26 ni adalah contohnya macam ni lah. Kita tengok tiga segi yang pertama ni. Okay, dalam Seksyen 26 Akta Perkongsian, untung rugi kita kongsi sama rata antara para pekongsi. Jadi kalau pekongsi tidak setuju dengan syarat tersebut, maka mereka boleh menetapkan nisbah kongsi untung rugi yang lain dengan mengadakan ikatan perkongsian. Jadi mungkin pekongsi hendak mengagihkan untung rugi mengikut nisbah modal contohnya. Jadi mereka boleh buat syarat dalam ikatan perkongsian mengatakan bahawa untung rugi diagihkan mengikut nisbah modal, bukannya sama rata. Okey, segitiga yang kedua ni yang cikgu buat ni, dalam Seksyen 26 Akta Perkongsian mengatakan bahawa sekiranya pekongsi memberi pinjaman kepada perkongsian, maka pekongsi berhak menerima faedah atas pinjaman sebanyak 8%. Jika pekongsi ingin menukar syarat tersebut, maka pekongsi boleh dengan mengadakan ikatan perkongsian meletakkan faedah atas pinjaman selain daripada 8%. Okey, kotak yang bawah ni, dalam Seksyen 26 mengatakan bahawa faedah atas modal tidak dibayar. Jadi jika pekongsi ingin menerima faedah atas modal, maka mereka boleh mengadakan syarat dalam ikatan perkongsian bahawa pekongsi berhak menerima faedah atas modal pada sekian kadar yang tertentu. Okey, yang berikutnya, dalam ikatan perkongsian juga boleh kita tentukan pekongsi mana yang akan menerima gaji, bonus ataupun allowance berbanding dengan Seksyen 26 yang mengatakan bahawa pekongsi tidak akan menerima sebarang gaji. Jadi kita boleh tetapkanlah sama ada pekongsi akan mendapat gaji, bonus ataupun allowance dalam ikatan perkongsian. Dan di sini yang terakhir di sini, perkongsian boleh menetapkan kadar faedah atas ambilan ni untuk mencegah pekongsi membuat ambilan yang terlalu tinggi.
Jadi perniagaan boleh menetapkan kadar faedah atas ambilan. Jadi bila kita ada ikatan perkongsian, maka ikatan perkongsian akan diikut terlebih dahulu. Jadi jika perkongsi tidak mengadakan ikatan perkongsian, barulah mereka akan merujuk kembali kepada Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Jadi itulah tujuan dan juga fungsi ikatan perkongsian diadakan dalam sesebuah perniagaan perkongsian. Sekarang kita akan lihat apakah penyata kewangan yang terdapat dalam perniagaan perkongsian. Okey, di sini kalau kamu lihat, kamu akan nampak cikgu banyak buat singkatan. So, mungkin pada waktu ni kamu mungkin tak akan dapat faham sepenuhnya lagi. Kamu tunggu dalam siri video kedua perkongsian, cikgu akan terangkan semuanya dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita tengok dulu tajuk penyata kewangan yang kamu dah maklum. Mungkin yang pertama ni akaun perdagangan, iaitu untuk mengira untung kasar. Jualan tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Kemudian kita akan sambung dengan penyediaan akaun untung rugi, itu untung kasar tambah hasil tolak belanja, dan kita akan dapat untung bersih. Okay, jadi yang dua penyata kewangan yang pertama ni adalah sama sahaja seperti perniagaan memberikan tunggal yang kamu belanja sewaktu tingkatan 4. Penyediaannya sama sahaja. Okay, itu untuk mengira untung bersih ataupun rugi bersih perniagaan. Okay, selepas kita dah dapat untung bersih, barulah kita akan bergerak ke akaun pengasingan untung rugi, iaitu penyata kewangan khas untuk perkongsian. Okay, di sini kita mula dengan untung bersih. Kita akan tambah dengan faedah atas ambilan, tolak dengan faedah atas modal, tolak dengan gaji, bonus ataupun allowance, dan kita akan dapat kongsi untung rugi. Ini saya buat label untung pengasingan untung rugi. Jadi akaun pengasingan untung rugi disediakan untuk mengira pembahagian untung atau rugi untuk perkongsi. Kemudian ada lagi satu, iaitu akaun semasa. Di sini kita sediakan akaun semasa untuk menunjukkan peningkatan ataupun pengurangan modal perkongsi. Dalam akaun semasa terkandung butiran baki akaun semasa, faedah atas modal, gaji, bonus allowance, faedah atas pinjaman, untung daripada pengasingan untung rugi. Kena kita tolak dengan faedah atas ambilan dan tolak dengan ambilan. Akan dapat baki akhir. Apa yang ni cikgu akan terangkan semula dalam video kedua tajuk perkongsian. Kemudian terlihat pula penyata kedudukan kewangan. Kandungannya hampir sama dengan membelikan tunggal. Kita ada aset bukan semasa, kita ada aset semasa, tolak dengan liability semasa, dapat modal kerja. Kita ada equity pemilik. Cuma di sini ada item baru, iaitu untuk perkongsian kita ada akaun modal dan juga akaun semasa yang angka yang kita dapat daripada sini tadi. Dan kita ada liability bukan semasa. So penyata kedudukan kewangan fungsinya samalah untuk menunjukkan kedudukan aset, liability dan equity pemilik perniagaan perkongsian. Jadi ini adalah penyata kewangan untuk perkongsian, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, akaun pengasingan untung rugi. Di samping itu kita sediakan akaun semasa untuk mengira peningkatan ataupun pengurangan modal perkongsi, dan akhir sekali kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Tajuk terakhir kita dalam video ini adalah equity pemilik perkongsian. Okay, dalam perniagaan perkongsian terdapat dua cara untuk merekod equity pemilik. Yang pertama dipanggil kaedah modal tetap. Dalam kaedah modal tetap, equity pemilik perkongsian dibahagikan kepada dua akaun, iaitu yang pertama akaun modal, yang kedua akaun semasa. Okay, kita akan buka akaun modal dan akaun semasa secara berasingan bagi setiap perkongsi. Jadi bilangan akaun modal dan bilangan akaun semasa akan sama banyak dengan bilangan perkongsi.
Kalau kata kita ada dua perkongsi, bermaksud dua akaun modal dan dua akaun semasa. Okey, macam itulah seterusnya. Baik. Apakah yang kita rekod dalam akaun modal jika kita mengikut kaedah modal tetap? Yang pertama, item yang pertama adalah kita akan masukkan baki modal. Seperti yang kamu maklum, ikuti pemilik, catatannya dibuat di sebelah kredit jika berlaku pertambahan ataupun apabila kita membawa baki yang lalu. Jadi dalam akaun modal, kaedah modal tetap, di sebelah kredit kita ada baki modal jika baki modal itu dibawa daripada sebelum ini, ataupun jika perkongsian baru saja ditubuhkan, maka kita akan rekod modal permulaan ke dalam akaun modal, dan juga jika perkongsi membawa masuk modal tambahan, kita akan rekod ke dalam akaun modal juga. Okey, jadi dalam kaedah modal tetap, akaun modal hanya merekod modal. Okey, baki modal ataupun modal permulaan ataupun modal tambahan. Ingat, akaun modal hanya merekod modal sahaja. Jadi, item-item lain yang kita lihat dalam ikatan perkongsian yang banyak-banyak tu, semuanya kita akan masukkan dalam akaun semasa. Jadi, cikgu akan terangkan sikit maksud akaun semasa. Seperti yang saya dah tunjuk tadi, fungsi akaun semasa adalah untuk menunjukkan sama ada ikuti pemilik perkongsi tersebut berlaku peningkatan ataupun pengurangan. Okey, akaun semasa juga adalah akaun ikuti pemilik. Pertama sekali, apakah yang direkod di sebelah kredit akaun semasa? Yang pertama sekali, kita ada baki akaun semasa jika akaun semasa ini dibawa daripada tahun sebelum ini. Akaun semasa yang mempunyai baki awal sebelah kredit bermaksud tahun sebelum ini, ekuiti pemilik perkongsi tersebut telah pun mengalami peningkatan. Sebab tu dia ada baki sebelah kredit. Jadi item lain yang masuk dalam akaun semasa sebelah kredit adalah faedah atas modal, gaji, bonus ataupun allowance, faedah atas pinjaman ataupun kongsi untung. Okey, kita lihat catatan di bawah ni. Catatan sebelah kredit semuanya adalah untuk item yang meningkatkan ekuiti pemilik. Dalam erti kata lain, semua ni adalah item yang diterima oleh pekongsi. Jadi semua ni meningkatkan ekuiti pemilik, maka direkod di sebelah kredit akaun semasa. Jadi apakah yang masuk pula ke sebelah debit akaun semasa? Yang pertama kita lihat sini, kita ada baki akaun semasa. Di sini pun saya perlu terangkan sikit macam ayat di bawah ni. Akaun semasa berbaki awal sebelah debit menunjukkan berlakunya pengurangan modal daripada tempoh sebelum ini. Okay, yang ini menunjukkan bahawa untuk perkongsi yang terlibat, ekuiti pemiliknya telah pun berkurang dalam tempoh yang sebelum ini. Sebab itu dia ada baki sebelah debit. Di perkara lain yang akan mengurangkan ekuiti pemilik adalah ambilan, faedah atas ambilan dan juga kongsi rugi. Jadi tiga perkara ni adalah perkara yang mengurangkan ekuiti pemilik, akan direkodkan ke sebelah debit akaun semasa. Okay, itulah secara ringkas ikuti pemilik perkongsian jika kita menggunakan kaedah modal tetap, iaitu kita akan buka akaun modal dan juga akaun semasa. Kaedah kedua untuk merekod ekuiti pemilik dalam perniagaan perkongsian dipanggil kaedah modal berubah. Dalam kaedah modal berubah, hanya akaun modal sahaja yang disediakan. Akaun semasa tidak disediakan mengikut kaedah modal berubah. Jadi, apakah yang direkod dalam akaun modal mengikut kaedah modal berubah? Okay, di sebelah kredit, iaitu di sebelah pertambahan ekuiti pemilik. Kita lihat senarai ini semua. Okay, kita akan rekod baki modal daripada tempoh sebelum ini ataupun modal permulaan ataupun modal tambahan.
Dan juga di samping tiga perkara ini, kita juga akan merekod ke sebelah kredit akaun modal semua item-item daripada akaun pengasingan untuk rugi ataupun item daripada ikatan perjanjian perkongsian, iaitu faedah modal, gaji, bonus dan allowance, faedah atas pinjaman dan juga kongsi untung. Okay, semua ni adalah perkara yang meningkatkan ekuiti pemilik. Semuanya akan dimasukkan ke dalam akaun modal di sebelah kredit. Kemudian di sebelah debit, kita akan masukkan ambilan, faedah atas ambilan dan juga kongsi rugi, kerana semua perkara di atas ini adalah perkara yang menyebabkan pengurangan ekuiti pemilik. Jadi yang dimasukkan faedah modal berubah, bermaksud angka modal pada awal tahun dan pada akhir tahun tidak sama, kerana kesemua perkara yang menyebabkan perubahan ekuiti pemilik dimasukkan sekaligus ke dalam akaun modal. Berbanding dengan tadi, keadaan modal tetap, akaun modal hanya merekod modal semata-mata. Kesemua perkara yang di bawah ni, yang 4 di sebelah kredit dan 3 di sebelah debit ni, kita masukkan ke dalam akaun semasa. Itulah perbezaan antara kaedah modal tetap dan juga kaedah modal berubah. Okay, dari sini cikgu ulang, kaedah modal berubah, kita hanya menggunakan akaun modal untuk mencatatkan modal-modal perkongsi dan juga mencatatkan perkara yang menyebabkan peningkatan ataupun pengurangan ekuiti pemilik. Okey, itulah tajuk untuk ekuiti pemilik perkongsian. Okay, kita akan sambung lagi tajuk pengenalan perkongsian ini dalam video yang kedua, insya-Allah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.